Buletin Didik 18 Julai, anda bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Pembaikan sekolah-sekolah daib di Sabah dan Sarawak masih tidak dapat dilaksanakan. Kementerian Pendidikan KPM berpunca daripada masalah pemilikan tanah. Hak milik tanah sesebuah sekolah perlu dipindahkan kepada Kerajaan Persekutuan yang diselia Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG terlebih dahulu sebelum kerja-kerja menaik taraf dimulakan KPM. Jadi apabila tanah ini masih belum dimiliki oleh JKPTG, urusan-urusan pembinaan bangunan baru untuk menggantikan bangunan daif khususnya tidak dapat dilaksanakan. Sebab itu pendekatan kita adalah untuk memastikan pemutihan ini dapat dilaksanakan secepat mungkin, dan kita telah berbincang sendiri dengan kerajaan negeri, termasuk kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Tambahnya, hasil perbincangan dengan kerajaan negeri menunjukkan ada peningkatan program pemutihan hak milik tanah sekolah. Selain Sabah dan Sarawak, negeri lain juga masih menghadapi masalah ini terutama di kawasan Felda. Dalam majlis itu, beliau mengumumkan peruntukan tambahan RM1 juta kepada pejabat pendidikan daerah Beluran dari RM990,000 yang sedia ada bagi menyelesaikan keperluan mendesak di daerah berkenaan. Dalam sesi lawatan kerja ke Sabah, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkesempatan membuat tinjauan ke beberapa buah sekolah. Ia termasuk Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran 2, Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Belaban Jaya. Melalui perkongsian di laman Facebook beliau, kedua-dua buah sekolah itu mula beroperasi pada tahun 1986 dan 2005. Dan sekali lagi, isu pemilikan tanah diutarakan. Bagi menyelesaikan isu itu, Datuk Dr. Razi mengarahkan Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN supaya tindakan segera dan menyeluruh diambil, terutama bagi Sekolah Kebangsaan Balaban Jaya SKBJ yang turut menjadi sekolah tumpang kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Balaban Jaya SMKBJ sejak tahun 2000. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan KPM akan usahakan pembinaan bangunan gantian bagi membolehkan SMKBJ beroperasi di bangunan sendiri dalam masa terdekat. Ia bertujuan membolehkan pengoperasian SKBJ yang mempunyai 174 orang murid berlangsung dalam keadaan lebih selesa. Sementara itu, lawatan kerja beliau diteruskan dengan tinjauan ke beberapa buah sekolah di Telupit iaitu SK Malalin, SK Jambongan, SK Pantai Boring dan SK Ulu Ansuan. Turut hadir ialah Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kendi. Dua pelajar Sekolah Menengah Persendirian Perempuan Cina Pulau Pinang dinobatkan sebagai juara dalam cabaran inovasi TikTok UCSI Student Life Hacks. Melalui ciptaan peranti yang dinamakan Sports Steward, mereka menghasilkan alat untuk menganalisa serta membantu membetulkan postur tubuh ketika bersenam. Alat ini dicipta hasil idea Li Xiaozuan dan Tan Ming Qi. Kedua-duanya berusia 18 tahun. Ianya tercetus selepas sahabat mereka mengalami kecederaan ketika latihan gimnastik akibat masalah postur tubuh yang kurang tepat. Prihatin dengan masalah itu, mereka mencipta dan seterusnya menguji alat itu dengan beberapa rakan dan mereka dapati ia berguna apabila alat ini memberi peringatan tentang postur yang salah. Ia secara tidak langsung dapat membantu mengelakkan kecederaan ketika bersenam. Hasil kejayaan itu, mereka menerima hadiah wang tunai RM3,000 serta pengecualian penuh yuran pengajian di Universiti UCSI. Pertandingan yang membuka ruang kepada pelajar mengetengahkan idea dan kreativiti mereka untuk menyelesaikan masalah sebenar di sekeliling dengan sains menerima penyertaan daripada 55 buah sekolah dari seluruh negara. Sementara itu, pengasas dan pengurusi Persatuan STEM Kebangsaan Profesor Datuk Dr. Noraini Idris berkata, pertandingan itu dapat melahirkan minat pelajar terhadap pendidikan berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Ini kerana STEM adalah nadi kepada pembangunan inovasi dengan generasi masa depan untuk menguasai dan cemerlang dalam sektor industri yang kritikal. Program Tunas Niaga ProTune wajar diteruskan dengan penglibatan lebih banyak sekolah. Ini kerana ia membantu membentuk budaya keusahawanan dalam kalangan pelajar.
Exco Kedah Dato' Azman Nasruddin berkata ia juga selaras dengan dasar keusahawanan nasional DKN dalam menjadikan Malaysia sebuah negara keusahawanan yang unggul menjelang 2030. Dato' Azman menjelaskan bagi menjayakan hasrat itu, program-program yang dapat membentuk budaya keusahawanan dalam kalangan pelajar seperti Protune perlu digalakkan. Tambah beliau, warga pendidik mempunyai tanggungjawab melahirkan golongan cendekiawan dan usahawan yang akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Ini termasuk melakukan persediaan ke arah era digital. Communication Protune 2021 peringkat negeri Kedah dianjurkan bersama oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah JPNK. Selepas Universiti Melaya menghentikan 20 program akademinya, langkah sama turut dilaksanakan Universiti Utara Malaysia yang menamatkan 9 program akademik. Ia berikutan program berkenaan yang sudah tidak praktikal selain tiada permintaan di pasaran. Naib Chancelornya Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah berkata pemansuhan itu tidak memberi kesan kepada penuntut kerana tiada lagi permintaan terhadap program akademik berkenaan selain tidak lagi popular serta jumlah graduannya yang rendah. Berikutan itu 8 program akademik baru yang lebih kompetitif, terkini dan mesra industri akan digantikan. Antara program dihentikan ialah Diploma Sains Koresional, Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Perakaunan dan Diploma dalam Pendidikan. Ia dilakukan secara berperingkat sejak beberapa tahun selari tindakan di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan Sudut Pandang Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 4 universiti tempatan lain mengesahkan tidak bercadang memansuhkan program akademik sedia ada. Mereka sebaliknya memilih melaksanakan penambahbaikan program di institusi masing-masing. Antaranya Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Malaysia Terengganu UMT, Universiti Putra Malaysia UPM serta Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Bersua kembali. Ada baiknya jika program belia dikelolakan sendiri golongan itu supaya tidak syok sendiri. Itu antara cadangan disuarakan oleh warga belia. Demi memastikan belia menjadi aset bernilai buat negara, peluang mereka untuk ke depan perlu dibuka. Ketika ini, rata-rata belia berpandangan bahawa penganjuran program untuk golongan itu perlu dipastikan lebih mesra belia. Dakwa mereka ada sebahagian program diadakan tidak cukup dekat dengan mereka. Disebabkan itu, mereka culas untuk menyertai aktiviti diadakan selain berpendapat ianya ketinggalan zaman. Pada saya, setakat ini tak ada yang menarik minat saya. So, saya rasa itulah kot sebabnya. Namun belia kan untuk remaja-remaja kan. So, saya rasa kalau pada zaman sekarang ni lebih kepada sukan-sukan e-sport ataupun sukan-sukan yang lebih menarik minat lah. KBS tingkatkan program lah, especially untuk anak-anak muda lah. Anak muda yang umur 20 ke 25 kan. So program tu bolehlah semua orang join. Tambah mereka, program dianjurkan juga perlu dipromosi secara meluas di platform media bersesuaian, terutama media sosial. Kena macam war-warkan melalui media sosial ke, sebab kan sekarang kan budak-budak muda kan semua tengok media sosial kan. Mungkin daripada situ kita boleh tahu lagi, oh rupanya ada program-program ni. So daripada situ kita boleh tahu, kita boleh join program-program tu semua. Dapat saya lah kan, patutnya macam bagi kembangkan kat sosial media lah, bagi kembang nampak anak muda tengok baru kenal benda tu. Sebab kan dia tak berkembangkan sangat, so tak ramai orang tahu lah kot, macam tu. Demi pembangunan negara, peranan belia tidak boleh diketepikan. Lebih-lebih lagi apabila Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika melancarkan sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan di Padang Pekan Tuaran kemarin mengumumkan seorang senator daripada golongan belia akan dilantik sebagai wakil di Dewan Negara.
Kampung Bangau-Bangau di Sempurna Sabah merupakan perkampungan air yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum bajau laut. Dan meskipun sebahagian daripada mereka sudah berpindah ke darat, segelintir lagi masih memilih untuk hidup secara nomad di laut. Yang pasti mereka seakan-akan telah sebati tinggal di dalam perahu atau rumah yang dibina di atas air. Sebab lain mungkin kerana sebahagian daripada mereka tidak punyai kerayatan dan hanya tahu mencari makan melalui hasil laut. Pagusaha itu mari laut. Pagubus magdagang itu binua papaan mga niyata belia itu pamili balanza. Magmasing-masing. Magnasip-nasip ba? Bye-bye 30, 50 buat tedo. Na pinagbalik-balikan pamili balanza, makati na minyak, pasal makaidusap kami pambut. Di Sabah, masyarakat bajau laut turut dikenali sebagai etnik Palau. Dan seperti kebanyakan mereka, Amin Dati dan isteri tinggal di dalam perahu bersama 6 orang anak mereka. Manakala perahu itu pula diberikan oleh ayahnya sejak 4 tahun yang lalu. Setiap hari mereka akan membawa pulang hasil tangkapan untuk dijual kepada penduduk di kampung Bangau-Bangau. Di sinilah tempat dorang mencari usaha setiap hari dan setiap petang. Dan di sinilah pusat yang bajau laut sentiasa menetap. Barangan dorang jual sebagai kahanga, teh-teh dan sebagai rumpai laut lah begitu. Setiap hari-hari dorang datang, dorang pagi keluar mencari usaha dorang, petang dorang datang menjual macam mana pendapatan dorang itulah dorang jual setiap hari. Dari sudut lain, mereka tetap berusaha untuk mencari rezeki buat keluarga masing-masing. Ini amat berbeza dengan tindakan sebahagian mereka yang lebih gemar mengemis. Pelakon Malaysia Fish Liew melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa apabila dipilih sebagai pelakon pembantu terbaik wanita pada anugerah filem Hong Kong ke-40 semalam. Beliau dipilih hasil lakonan mantap melalui filem berjudul Anita, sebuah filem mengenai kisah bekas penyanyi terkenal Hong Kong, Anita Mui. Dalam filem itu, Fish Liew melakonkan watak sebagai adik Anita. Louis Wong yang membawa watak utama sebagai Anita Mui dipilih sebagai pemenang anugerah penghibur baharu terbaik. Anugerah lain yang turut dimenangi filem Anita termasuk kostum dan reka bentuk terbaik, kesan visual terbaik serta reka bentuk bunyi terbaik. Filem lain yang turut mencuri perhatian dalam anugerah itu kali ini ialah filem Raging Fire yang memenangi anugerah filem terbaik dan 3 anugerah lain. Fish Liew sudah berlakon dalam lebih 10 buah filem di Hong Kong selepas lebih 10 tahun menetap di sana dan kini berusia 32 tahun. Tahun 2014, Fish Liew yang juga pernah mencuri perhatian apabila memenangi anugerah pelakon baru terbaik. Sepasang suami isteri di Texas, Amerika Syarikat mengasaskan satu projek bagi mengenang kanak-kanak yang mati akibat penggunaan senjata api. Projek membabitkan pengubahsuaian lebih 50 buah bas sekolah yang tidak digunakan menjadi muzium memperingati kanak-kanak yang terkorban.
Projek turut dikenali sebagai Museum Kanak-kanak NRA. Bas-bas ini kemudian disusun sepanjang lebih 1 km dengan jumlah tempat duduk mewakili 4,368 mangsa yang terkorban pada tahun ini sahaja. Di dalam bas tersusun pelbagai bentuk kenangan seperti gambar, video dan barangan peribadi mangsa yang terkorban pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Menurut pengasas projek ini, Manuel Oliver, beliau dan isteri mahu pihak berkuasa sedar akan bahaya penggunaan senjata api tanpa kawalan. Tambahnya, mereka turut kehilangan anak lelaki mereka, Jack Wynn, 17 tahun, dalam kejadian tembakan rambang di Parkland, Florida pada tahun 2018. Satu rekahan besar dikesan di glasier Marmolada, utara Itali. Sekurang-kurangnya 11 orang maut selepas satu bongkak glasier dari kawasan sama runtuh 2 minggu lalu. Rekahan terbaru itu dikesan semalam. Rekahan berukuran 200 meter panjang dan 25 meter dalam. Ia dikesan oleh pasukan perkhidmatan menyelamat Alpine hasil tinjauan dengan menggunakan helikopter selepas seorang penunjuk arah tempatan melaporkan terdengar bunyi dentuman kuat. 11 pendaki gunung maut manakala sebahagian lagi diselamatkan selepas satu bongkar glasier tiba-tiba runtuh pada 3 Julai lalu. Runtuhan menyebabkan bersamanya ketulan ais, batu dan sampah sarap. Menurut pakar, kejadian dipercayai berpunca akibat peningkatan suhu panas. Mereka turut menjangka glasier Marmolada akan lenyap dalam tempoh antara 25 hingga 30 tahun lagi jika perubahan iklim dunia masih berterusan. Di beberapa kawasan di Eropah ketika ini, gelombang panas dijangka berterusan selama beberapa minggu. Di Perancis, juga akibat gelombang panas, 15 wilayah diletakkan dalam kategori berjaga-jaga, peringkat merah dan 51 wilayah kategori berjaga-jaga, peringkat jingga. Di semua kawasan berkenaan, suhu dicatatkan melebihi 40 darjah Celsius, khususnya pada siang hari. Di barat daya Perancis, kebakaran hutan selama 6 hari menyebabkan lebih 100 km persegi kawasan musnah dan lebih 16,000 orang penduduk dipindahkan. Di Spanyol, suhu sepanjang minggu lalu juga amat panas dengan paras tertinggi dicatatkan ialah 45.7 darjah Celsius, 360 orang maut. Adik-adik, di sebelah saya ini merupakan ukiran batu terakota atau dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Adik-adik nak tahu tak kenapa dinamakan sebagai arca Buddha duduk? Adik-adik boleh tengok, kalau tengok ukiran batu terakota ini, dia ada gambaran atau ukiran berupa seorang Buddha yang sedang duduk atau bersila. Jadi sebab itu dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Arca ini telah dijumpai di tapak 21/22 di Lembah Bujang, Kedah. Dan artifak ini juga merupakan salah satu daripada objek warisan kebangsaan pada tahun 2009. Arca ini mempunyai langgam yang mirip dengan arca-arca Buddha zaman Chola dari India Selatan pada abad ke-10 atau awal abad ke-11. Dan juga arca ini dianggarkan berusia antara 1000 hingga 1100 tahun. Dan jumpaan ini juga menggambarkan atau menunjukkan bahawa terdapatnya pengaruh Buddha di kerajaan Kedah Tua pada suatu ketika dahulu. Bersua kembali, sukan selepas meraih pingat gangsa menerusi acara kegemarannya. Acara Tricks pada tamasya World Games di Birmingham, Alabama, atlet ski air remaja Alia Yung kini mula melakukan persiapan rapi menghadapi kejuaraan Asia di Korea Selatan bulan depan. Tekadnya untuk menaiki podium dalam keempat-empat disiplin Tricks, slalom, jam dan keseluruhan.
Pada saingan akhir acara Trix World Games di Birmingham, Alabama, Alia 19 tahun menampilkan persembahan kemas untuk meraih pingat gangsa menerusi catatan 7,960 mata. Emas milik Nelly Ross dari Kanada, manakala peserta tuan rumah slalom pingat perak. Bagaimanapun, catatan peribadi terbaik Alia 8,080 mata yang dilakukannya Jun lalu pada satu kejohanan di Florida masih gagal diperbarinya. Penarikan diri beberapa peserta dalam acara Jumps di Birmingham menyaksikan Alia turut menerima jemputan untuk mengambil bahagian. Meskipun hanya tersenarai seminggu sebelum acara bermula, Alia berjaya mara ke peringkat akhir sebelum menamatkan saingan di tempat kelima keseluruhan. Futsal Piala Malaysia aksi final Sabtu ini bakal menemukan Selangor Mac dan Pahang Rangers. Semalam Selangor Mac mengesahkan tempat ke perlawanan akhir selepas menewaskan Selangor Tot United menerusi agregat 11-9. Terdahulu pada satu lagi separuh akhir, Pahang Rangers menewaskan Pulau Pinang. Terikat 6-6 pada pertemuan separuh akhir pertama 2 Julai lalu, Selangor Mac dan Selangor Tot bertarung pada aksi kedua. Selangor Mac pantas menguasai perlawanan apabila menjaringkan 2 gol awal menerusi Daniel Dain dan Azwan Ismail. Ahmad Azim kembali merapatkan kedudukan 2-1 buat Selangor Tot pada minit ke-15. Namun Selangor Mac berjaya menjaringkan gol ketiga menerusi Saad Sani sebelum Selangor Tot membalas hasil jaringan Samsuri Saleh. Babak pertama berakhir dengan kedudukan 3-2 memihak Selangor Mac. Selepas rehat, Selangor Mac kian selesa apabila menambah 2 lagi gol menerusi Akmal Yazad dan Syahir Iqbal. Cuba bersaing menerusi jaringan Aidil Syaril, Selangor Tot terpaksa akur tewas 3-5. Sekaligus menyaksikan Selangor Mac mara ke perlawanan akhir menerusi agregat 11-9. Penentuan juara antara Selangor Mac dan Pahang Rangers berlangsung Sabtu ini. Badminton terbuka Singapura yang melabuhkan tirai semalam menyaksikan penguasaan Indonesia. Mereka memenangi 3 daripada 5 acara akhir menerusi perseorangan lelaki, bergu lelaki dan bergu wanita. Kemenangan gandingan wanita Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramahanti memulakan penguasaan Indonesia. Mereka tampil cukup kemas untuk mengejutkan pilihan kelima dari China, Zhang Suzian dan Zheng Yu. Cuma 39 minit diambil Apriyani dan Fadia untuk menang straight set 21-14 dan 21-17. Selepas itu bergu lelaki Leo Rolly Coronado dan Daniel Martin meraih kejuaraan kedua Indonesia. Ia diikuti pertembungan di antara Anthony Sinisuka Ginting yang turun menentang pemain Jepun Kodai Naraoka pada aksi final perseorangan lelaki. Dicabar hebat lawan, Anthony memastikan gelaran juara miliknya menerusi kemenangan 23-21 dan 21-17 dalam perlawanan yang berlarutan 53 minit. Sementara itu, jago perseorangan wanita India, Pusarla V. Sindhu, merakam kejuaraan ketiganya tahun ini. Pusarla dipaksa bekerja keras sebelum mengatasi pemain Cina Wang Ziyi. Pusarla yang tampil selaku pilihan ketiga mengesahkan kejuaraan dengan kemenangan 21-9, 11-21 dan 21-15. Acara bergu campuran pilihan utama dari Thailand, Dechapol Puawaranukro dan Saksiri Tera Tanachai menepati ramalan muncul juara. Mereka menundukkan pilihan ketiga dari China, Wang Yiliu dan Huang Dongping 21-12 dan 21-17. Miruku Suto boleh dianggap antara bakat baru paling menyerlah dalam sukan golf. Miruku Suto sudah 2 kali berturut-turut menjuarai kejohanan golf junior dunia yang dilakukannya pada tahun 2017 dan 2018 bagi peringkat umur 6 tahun dan ke bawah. Dia yang kini sudah berusia 10 tahun juga sudah mempunyai 11 penaja. Semoga kejayaan Miruku Suto memberi dorongan kepada kita untuk lebih berjaya dalam setiap bidang yang kita ceburi. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.